menyembah yang menjunjung ibadat sejati. Kami minta Bapa supaya memberkati perjumpaan kita pada hari ini, seraya kita mendengar makanan rohani dan ajaran-ajaran yang akan diterima daripada firman-Mu. Bantulah kami untuk menumpukan perhatian dan bantulah kami untuk mengetepikan hal-hal dan fikiran yang remeh supaya kita dapat menumpukan sepenuh perhatian pada aturan dan program pada hari ini. Kami tahu di seluruh dunia juga ada perjumpaan yang sebegini sedang berlangsung. Jadi kami minta Bapa supaya memberkati mereka juga. Kami ini tidak sempurna, kami minta ampun dan maaf, dan perjumpaan ini kami tinggalkan dalam jagaan-Mu. Kami lapaskan doa ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Amen. Hari ini kita ada dua atau cara. Kita akan mula dengan ceramah umum. Ceramah kita hari ini akan diberi oleh saudara David. Ceramahnya bertajuk Tunjukkan Hormat dan Kasih dalam Perkahwinan Anda. Tunjukkan hormat dan kasih dalam perkahwinan Anda. Silakan saudara David. Dalam mana-mana perkahwinan, pasangan suami isteri mereka inginkan kebahagiaan. Tapi hakikatnya dalam dunia sekarang banyak perkahwinan yang mendapat masalah. Ini tidak mengherankan bagi kita semua. Sebab dalam Bible sudah menyatakan bahawa pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai diri sendiri dan kurang kasih sayang. Di buku 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 3. Jadi banyak perkahwinan sekarang mengalami masalah kerana hal ini. Dan yang sedihnya, ramai suami isteri termasuk juga dalam kalangan saksi-saksi Yehova yang menunjukkan sikap mementingkan diri. Malam ini, ceramah umum ini, kita akan memberi fokus kepada dua sifat yang penting dalam perkahwinan agar perkahwinan itu boleh bahagia. Hormat dan kasih. Dan sila ingat, apa yang kita dengar pada malam ini, nasihatnya berdasarkan dari Bible, dari prinsip Bible. Dan seperti yang kita tahu, nasihat Bible datang dari pengasas perkahwinan Yeshua. Rangka ceramah ini dari badan pimpinan. Dan badan pimpinan Yeshua gunakan untuk beri makanan rohani kepada kita semua. Ya. Jadi ini untuk manfaat bagi kita semua yang sudah berkahwin ataupun yang Bible menggesa suami isteri untuk menunjukkan hormat dan kasih dalam perkahwinan. Di mana ayatnya? Kita boleh rujuk kepada buku Efesus bab 5 ayat 33. Mari kita buka Bible kita dan baca ayat ini. Efesus bab 5 ayat 33. Namun setiap suami dalam kalangan kamu mesti mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan isteri pula harus menghormati suaminya dengan dalam. Jadi di sini dia beri dua sifat ataupun kita boleh kata dua kunci kebahagiaan keluarga. Yang pertama kasih dan yang kedua hormat. Jadi dalam sesebuah keluarga, kunci kebahagiaan ialah dua sifat, hormat dan kasih. Baik, mari kita bincang kunci yang pertama iaitu hormat. Cara kita menunjukkan hormat dalam perkahwinan. Apa artinya hormat? Hormat bererti kita menyanjung seseorang kerana sifat baiknya.
Seseorang yang menunjukkan hormat, menghargai orang lain dan berusaha memahami perasaan mereka. Seorang suami terutamanya perlu rasa dihormati oleh isterinya. Walaupun suami dan isteri perlu merasai dicintai dan direspek atau dihormati, suami lebih perlukan respek atau hormat daripada isterinya. Seorang suami yang bernama Carlos, dia kata, suami perlu merasa bahawa mereka boleh mengendalikan keadaan, menyelesaikan masalah dan mengurus keluarga. Jadi, isteri harus hormat kepada keputusan suami. Jika isteri merespek suami, hal ini bermanfaat bagi dia dan juga suaminya. Seorang isteri yang bernama Corinne berkata, suami saya lebih mencintai saya kalau saya merespek atau menghormati dia. Jadi, suami harus dirasai, dihormati oleh dia. Namun, isteri juga perlu dihormati. Bukan hanya suami mahukan hormat, tetapi isteri juga perlukan hormat. Ini masuk akal kerana suami tidak boleh benar-benar mencintai isteri yang tidak dia hormat. Seorang saudara Daniel, dia berkata, saya perlu menghormati pendapat dan juga saranan isteri saya. Saya juga perlu menghormati perasaannya. Saat saya tidak sepenuhnya memahami apa yang dia rasakan, ini tidak bererti saya boleh mengabaikan perasaannya. Jadi suami dan isteri harus menunjukkan hormat antara satu sama lain. Dalam topik tentang hormat ini, kita akan bincang dua cara atau dua kaedah. Kita tunjukkan hormat semasa kita bercakap. Mari kita lihat ayat ini di Amsal 12 ayat 18. Apa kata Yehuwa tentang kita menghormati semasa bercakap? Di Amsal 12 ayat 18. Kata-kata yang melulu ibarat hitaman pedang. Tetapi kata-kata orang yang bijak dapat menyembuhkan orang lain. Jadi di sini dia beri kita perbandingan. Kata-kata kita amatlah penting. Kalau kita tidak berhati-hati atau tidak menunjukkan hormat masa kita berkata-kata, ini seperti tikaman pedang. Tetapi kalau kata-kata kita bijak, ini dapat menyembuhkan orang lain. Mari kita lihat satu gambar di sini. Kita akan beri perhatian pada gambar ini. Gambar yang pertama. Apa yang anda lihat dalam gambar ini? Saudara ini yang isterinya berbaju hijau di sebelah kanan, mungkin mereka sedang mengadakan perbualan selepas makan. Tapi cuba lihat tangan isterinya yang sebelah kanan. Dia menahan suaminya dari meneruskan perbualan. Apa pendapat anda? Adakah ini hormat? Seorang suami dia berkata, saat kami menikah, saya dan isteri mempunyai pandangan berbeza tentang soal hormat. Tapi itu bukan bererti yang satu benar, betul dan yang lain salah. Hanya pandangan kami yang berbeza. Saya sering merasa bahawa isteri saya seharusnya lebih menghormati saya saat saya sedang bercakap. Seorang isteri pula berkata, saya dibesarkan dalam budaya yang terbiasa berbicara dengan suara yang kuat, ekspresi wajah yang berlebihan
dan mencela masa orang lain bercakap. Kami anggap itu sesuatu yang biasa. Tapi itu sangat berbeza dengan cara suami saya dibesarkan. Jadi perhatikan perbezaan cara seseorang itu dibesarkan. Yang satu, dia harus menunjukkan hormat semasa bercakap. Yang satu, dia kata dia boleh mencela. Seperti gambar isteri itu, saudara itu, dia mencela. Jadi kita boleh tanya diri kita sendiri, apakah saya penuh hormat saat bicara dengan pasangan saya? Apakah saya lebih sering mengkritik atau memuji dia? Bagaimana nada suara saya saat menyatakan pendapat atau keluhan? Apakah pasangan anda setuju dengan jawapan anda? Itu soal hormat dari segi semasa kita sedang bercakap. Satu lagi cara kita menunjukkan hormat adalah melalui kelakuan kita. Mari kita lihat prinsip ini di buku Filipi bab 2 ayat 3 dan 4. Filipi bab 2 ayat 3 dan 4. Janganlah suka bertengkar atau bersikap sombong. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri kamu sendiri. Jagalah kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kamu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini mengajar kita tentang tingkah laku kita. Di ayat 3 dia kata, kita anggap orang lain lebih baik daripada diri kamu sendiri. Orang lain ini siapa? Jadi dalam perkahwinan, orang lain ialah pasangan kita, suami ataupun isteri. Di ayat 4 dia kata, jagalah kepentingan orang lain. Jaga kepentingan siapa? Suami ataupun isteri. Jadi dalam tindakan, dalam kelakuan kita, kita boleh menjaga kepentingan suami atau isteri. Kata seorang isteri yang bernama Alicia, saya menggunakan banyak waktu untuk kerjaan rumah tangga, dan apabila saya melihat suami saya merapikan barangnya atau mencuci piringnya sendiri, saya merasa upaya saya tidak sia-sia dan bahawa saya berharga di matanya. Maka kita boleh tanya diri kita, apakah cara saya memperlakukan pasangan saya menunjukkan hormat? Adakah saya memberinya cukup waktu dan perhatian? Adakah dia setuju dengan jawapan saya? Jadi itu kunci yang pertama untuk mendapat kebahagiaan keluarga, iaitu hormat. Apakah kunci yang kedua? Iaitu kasih. Cara atau bagaimana kita boleh menunjukkan kasih dalam perkahwinan kita? Apakah caranya? Di dalam Bible, dia menggambarkan bagaimana kasih mempengaruhi cara kita melayan orang lain. Kasih sejati ditunjukkan apabila kita sering melakukan perkara yang tidak mementingkan diri kita. Suami isteri perlu secara tetap mendengar ungkapan kasih daripada pasangan mereka. Ungkapan kasih seperti terima kasih, saya menghargai kamu dan sebagainya. Kasih sebenarnya tidak boleh dituntut. Bagaimana hormat juga, kita tak boleh tuntut
Kita tak boleh kata, saya suami, maka kamu mesti hormat saya. Tak boleh. Kasih itu tidak boleh dituntut. Baliknya kita boleh mendapat kasih itu dengan usaha kita. Maka kita boleh tanya diri kita sendiri, apakah yang boleh saya lakukan untuk mengeratkan hubungan dengan pasangan saya supaya ikatan kasih itu menjadi lebih kuat. Satu cara kita boleh tunjukkan kasih dengan menjadi pendengar yang baik. Sehubungan dengan itu, mari kita lihat ayat ini di Yakobus bab 1 ayat 19. Dan kita boleh tunjuk gambar yang kedua. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi, ketahuilah hal ini. Setiap orang mesti cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Jadi ayat ini kata, kita mesti cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Sebab itu Yehovah beri kita dua telinga, supaya kita boleh dua kali ganda mendengar daripada kita bercakap. Mulut kita hanya satu. Jadi kita bercakap sedikit tapi dengar lebih. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan untuk menjadi pendengar yang baik? Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Okay, kita mungkin boleh komen sebentar ayat ini, gambar ini ya. Kita lihat pasangan suami isteri ini berada di taman, mungkin taman rekreasi ya. Dan mereka istrinya sedang bercakap. Perhatikan raut wajah suaminya. Dia memberi sepenuh perhatian pada isterinya. Mereka berada di taman. Ada banyak perkara yang boleh memesongkan perhatian suaminya. Mungkin burung, binatang yang lalu, ataupun orang yang berjalan di sana, atau tumbuh-tumbuhan atau bunga. Tetapi suaminya memberi sepenuh perhatian pada apa yang isterinya sedang lakukan. Jadi sehubungan dengan itu, bila kita kata tentang pendengar yang baik, dengarkan dengan bersungguh-sungguh. Saat teman hidup anda ingin menyampaikan satu hal yang penting, adakah anda boleh berkonsentrasi mendengarkan dia? Jika tidak, misalnya mungkin anda sedang sibuk dengan hal lain, janganlah berpura-pura mendengar. Jika mungkin, tinggalkan dulu kegiatan lain agar anda boleh benar-benar mendengarkan dia. Atau mungkin anda boleh meminta dia menundanya sampai anda siap. Beri dia kesempatan untuk berbicara. Saat dia sedang bercakap, upayakanlah untuk tidak mencela atau membantah. Kalau dia sudah selesai, barulah giliran anda yang bercakap. Sekarang, ajukan pertanyaan. Dengan bertanya, anda akan lebih faham apa maksud teman hidup anda. Berupayalah memahami makna di sebalik kata-katanya. Apa yang tersirat di sebalik ungkapan atau kata-kata dia. Perhatikan cara dia bercerita, sorot matanya, dan juga nada suaranya. Cubalah fahami makna kata-katanya, walaupun bukan itu yang dia katakan. Dengan begitu, anda akan boleh menangkap maksudnya dan bukannya mempermasalahkan kata-katanya. Dengarkan sampai selesai. Meskipun anda tidak suka pada apa yang dia katakan, jangan bersikap marah atau terburu-buru.
Tunjukkan bahawa anda benar-benar peduli. Mendengarkan sungguh-sungguh bukan hanya soal keahlian, tapi membuktikan anda menyayanginya. Jika anda benar-benar peduli padanya, mendengarkan akan menjadi lebih mudah. Apa lagi yang boleh kita tunjukkan tentang kasih? Tunjukkan kasih melalui tindakan dan ungkapan penghargaan. Tunjukkan kasih melalui tindakan dan ungkapan. Ada kata yang tindakan itu lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Jadi kita perlu menunjukkan tindakan yang kita mengasihi pasangan hidup kita. Sehubungan dengan itu, mari kita lihat apa yang Yehova kata di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, dan kita boleh lihat gambar ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah biarkan kata-kata yang busuk keluar daripada mulut kamu. Sebaliknya, menurut keadaan dan masa, ucapkanlah kata-kata baik yang dapat menguatkan orang, supaya orang yang mendengar akan mendapat manfaat. Apa yang anda dapat lihat dalam gambar ini? Isterinya sedang sibuk memberi makan kepada bayi mereka, dan suaminya datang. Apa ada di tangan suaminya di belakang? Dia membawa sejambak buku. Jadi dia bukan hanya menunjukkan kasih melalui kata-kata, tapi juga menunjukkan melalui perbuatan, tindakan. So, kita boleh perhatikan apa yang boleh kita lakukan dalam menunjukkan kasih melalui perbuatan. Selama minggu yang akan datang, perhatikan hal baik yang ditunjukkan oleh pasangan anda. Amatilah apa yang dilakukan pasangan anda agar urusan rumah berjalan dengan baik. Mungkin hal itu kurang kita perhatikan selama ini. Dan pada akhir minggu, buatlah satu senarai. Yang pertama, hal baik yang anda hargai dari pasangan anda. Dan senarai yang kedua, apa yang dilakukan pasangan anda demi kebaikan keluarga. Mengapa kita memperhatikan hal-hal baik ini penting? Kata seorang isteri, setelah menikah selama beberapa tahun, apa yang suami lakukan dianggap biasa-biasa saja. Kita tidak lagi memperhatikan hal baik yang dia lakukan, tapi lebih berfokus pada apa yang tidak dia lakukan. Jadi kita boleh renungkan soalan itu. Apakah saya menganggap kerja keras pasangan saya seperti satu perkara biasa? Misalnya, jika suami memperbaiki sesuatu di rumah, apakah anda berasa tidak perlu berterima kasih kepadanya kerana merasa itu adalah tugasnya? Jika anda seorang suami, apakah anda merasa tidak perlu memuji upaya isteri untuk mengurus anak kerana anda merasa itu satu kewajipannya? Kita bertekad untuk memperhatikan dan berterima kasih untuk semua upaya sama ada besar ataupun kecil yang melakukan pasangan anda demi kebaikan keluarga. Satu lagi perkara yang mesti kita ingat adalah seringlah memuji. Sebenarnya pujian ini boleh kita ibaratkan seperti embun pagi bagi bunga di taman. Bila bunga di taman mendapat embun pagi, mereka akan menjadi segar. Bunga akan menjadi lebih cantik, lebih mekar. Kenapa? Sebab embun itu air.
Jadi begitu juga dengan pujian. Bila kita memuji seseorang, dia merasa dia dihargai. Usahanya bukan sia-sia. Jadi kita sering memuji pasangan kita. Kita dalam Bible tidak hanya menyatakan agar kita bersyukur, tapi dia juga menyatakan nyatakanlah rasa syukur. Seperti di Kolose 3 ayat 14. Oleh itu, biasakan diri untuk memuji pasangan anda. Seorang saudara bernama James, dia berkata, saat isteri saya bilang terima kasih atas apa yang saya lakukan, saya jadi lebih berupaya untuk menjadi suami yang lebih baik dan membuat perkahwinan kami bahagia. Jadi, suami isteri yang saling menyatakan terima kasih dapat menguatkan hubungan mereka. Seorang suami bernama Michael berkata, saya yakin bahawa banyak perkahwinan boleh diselamatkan jika pasangan berfokus pada apa yang mereka sukai dari satu sama lain. Saat masalah timbul, mereka tidak ingin mengakhiri perkahwinan kerana terus ingat hal-hal baik dari pasangannya. Ada satu pantun dalam puisi Melayu. Dia kata, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Buanglah keruk, ambillah yang jernih. Baru teguh, beri badi. Apa maksudnya? Seperti yang kita tahu, lidah kita kadang-kadang tergigit oleh gigi. Tetapi lidah dan gigi sama dalam mulut kita. Begitu juga dengan suami isteri. Tidak ada suami isteri yang sempurna. Pasti akan ada masalah. Tapi bila ada masalah, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Kata-kata ini memang sesuai bila kita bandingkan dengan ayat Bible ini. Mari kita baca ayat Bible ini di Kolose 3 ayat 13 dan 14. Kolose bab 3 ayat 13 dan 14. Kolose 3 ayat 13 dan 14. Teruslah bersabar terhadap satu sama lain dan saling mengampuni dengan rela hati. Biarpun orang lain menyinggung perasaan kamu. Seperti mana Yehuwa mengampuni kamu dengan rela hati, kamu juga mesti berbuat demikian. Selain hal-hal ini, hendaklah kamu mengenakan kasih. Kerana kasih ialah ikatan yang menyatu padukan orang dengan sempurna. Ya, dua perkara di sini yang ingin kita tekankan, yang Yehuwa tekankan kepada kita. Yang pertama, dalam perkahwinan, teruslah bersabar. Kita bersabar dan maka kita boleh mengampuni dengan rela hati. Walaupun pasangan kita menyinggung perasaan. Yang kedua, di ayat 14, kenakan kasih. Sebab kasih adalah ikatan yang menyatu padukan satu sama lain. Jadi saudara-saudari, sama ada masih bujang atau sudah mempunyai keluarga, ingat dua kunci kebahagiaan keluarga ini. Yang pertama, hormat. Hormat pada pasangan hidup anda melalui cara kita bercakap dan juga tindakan kita. Kunci yang kedua ialah kasih. Tunjukkan kasih. Tunjukkan yang anda menghargai pasangan hidup anda. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Beri dia hadiah. Tak semestinya hadiah yang mahal, tetapi cukup untuk menunjukkan anda menghargainya. Jadi, jika kita buat begitu,
Walaupun perkahwinan kita tidak sempurna, ada pasang surutnya, namun kita akan tetap berbahagia. Bimbingan Bible dapat dipercayai dan akan membantu pasangan membina perkahwinan yang kukuh dan bahagia biarpun tidak sempurna. Terima kasih.